Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa ala. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, dalam pertemuan kita kali ini insya-Allah kita akan bincangkan tajuk yang agak hangat akhir-akhir ini, iaitu normalisasi negara Arab dengan Israel. Apakah bentuk dan maksud normalisasi itu, dan apakah bencana sejarah dan bencananya, dan bagaimana kita mengatasinya. Dalam beberapa episod pertemuan ini insya-Allah kita akan uraikan tentang maksud-maksud itu. Yang pertama tentulah kita nak bincang tentang apakah sebagai pendahuluan kita mengatakan bahawa normalisasi ini umumnya ialah untuk menyimpangkan perjuangan dan arah tuju yang betul, perjuangan umat yang dengan arah tuju yang betul dan itu nak disimpangkan, nak selewengkan. Rejim penguasa Arab nampaknya akhir-akhir ini mahu melepaskan diri dari semua kewajipan wataniyah dan nasional mereka dengan menyusun semula apa yang disebut hierarki keutamaan dan penentuan semula musuh, sehingga isu Palestin dan Jerusalem menjadi agenda paling terkebawah dan paling corot dari sudut prioriti dan keutamaan. Beberapa negara Arab, terutamanya negara Teluk, ternyata mula menjalin hubungan politik, ekonomi dan budaya secara nyata dan tersembunyi dengan negara penjajah Israel. Malah beberapa negara Arab di kamp moderate yang disebut sederhana menyembunyikan kecenderungan mereka melakukan normalisasi dengan mengetengahkan perkataan bahasa yang muluk, polisi pintu terbuka untuk berinteraksi budaya dan seni dengan Israel. Di samping mengeksploitasi atas alasan membela status wanita setelah sekian lama ditindas dan disekat dari kehidupan awam oleh aliran agama pegangan mereka yang rigid, menindas kaum wanita di negara mereka dan malah di dunia Islam. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan sekalian, entiti Zionis sendiri bertujuan melalui proses normalisasi ini untuk merealisasi keabsahan kewujudannya, memantapkan sendi kehadiran dan penubuhannya di peringkat tempatan maupun di peringkat antarabangsa. Di samping itu juga, dasar normalisasi ini adalah untuk menjamin kuasa pengembangan dan penguasaan negara penjajah tersebut terhadap negara umat Islam, menyita, menyekat kebebasan mereka, menghalang pembangunan dan kemajuan negara Arab dan umat Islam, di samping menghalang kemajuan negara mereka. Normalisasi ternyata mempunyai sejarahnya yang panjang antara tenggelam dan timbul, landaskan kepada perkembangan politik, ekonomi dan sosial di negara umat Arab, negara Arab dan Islam. Apabila perkembangan fenomena normalisasi ini semakin berakar dan semakin kokoh, maka pengabaian rasmi mengenai persoalan Palestin dan Jerusalem dalam pertemuan rasmi para penguasa dan menteri-menteri Arab agak jelas ketara. Manakala slogan ancaman Iran digembar-gemborkan
dan dieksploitasi dalam kenyataan resmi untuk kegunaan consumption di peringkat tempatan, ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana sejarah normalisasi ini, ya, mungkin secara ringkas kita boleh katakan normalisasi hubungan Arab Israel antara Mesir dan Israel bermula pada tahun 1978. Iaitu apabila Presiden Mesir Anwar Sadat menandatangani perjanjian damai sehala, ya, di Camp David. Rejim dan rakyat Arab di negara lain, ya, tetap berada di luar perdamaian ini, sehinggalah gelombang normalisasi dan perjanjian damai kedua, ya, tiba pada tahun 1991 setelah bermulanya rundingan damai Arab Israel dan bermulanya persidangan Madrid, ya, dengan penandatanganan perjanjian Oslo 1993 antara Israel dan Pertubuhan Pembebasan Palestin, di samping berlakunya perjanjian Wadi Arabah dengan Jordan pada tahun berikutnya. Maka berikutan itu muncullah keyakinan dan sangka baik di kalangan orang Arab bahawa konflik Arab dan Israel sedang menuju kepada jalan penyelesaian dan rakyat Palestin akan mendapat keadilan dan sebuah negara. Ini yang mereka andaikan. Tetapi sebenarnya rejim pemerintah Israel yang berturut-turut selepas era itu telah melakukan berbagai helah dan muslihat politik, ya, demi menghalang tercapainya perdamaian yang adil, khasnya sejak berlakunya pembunuhan terhadap Ishak Rabin pada tahun 1995. Helah dan manuver politik Israel ini begitu jelas terungkap, ya, di persidangan Camp David pada tahun 2000 yang lalu. Kesan dari itu, harapan masyarakat Arab mengenai proses perdamaian Palestin Israel ini semakin terhakis, ya, dan berkurangan. Ini kerana dasar perkauman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin, ya. Ini juga telah mendorong aktivis Palestin dan sekutu-sekutu antarabangsa mereka untuk mencari berbagai alternatif, ya, yang lain demi mengasingkan dan menghukum Israel, di samping memaksa mereka untuk mengakui hak rakyat Palestin untuk menentukan nasib diri mereka sendiri, ya.